Ini Said Ahmad Badawi. Namanya ialah Ahmad Ibn Ali Ibn Yahya, meninggal dunia pada tahun 675 Hijrah di Tanta di Mesir. Tapi dia asalnya bukan orang Mesir. Dia asalnya daripada Fas. Fas dekat Maghribi sana. Jadi apabila dia tadi selalu menutup mukanya, maksudnya kan letak kain, tutup di bawah, tutup di atas. Jadi kebiasaan orang yang tutup muka ni, bawah dengan atas ni, ialah orang yang berada di padang pasir. Orang pendalaman. Orang yang duduk. Maksudnya dia ada debu pasir. Dia ada cuaca yang amat panas. Dia ada habuk macam-macam. Jadi orang pendalaman. Mereka yang biasanya tutup muka ni. Jadi disebabkan Said Ahmad bin Ali ni terlampau kerap sangat menutup muka, maka dia digelar sebagai Al-Badawi. Al-Badawi tu maksudnya orang padang pasir lah. Dia panggil Syekh Ahmad Al-Badawi. Syekh Ahmad yang seperti orang padang pasir. Sebab dia selalu menutup mukanya dengan kain. Dan macam kita baca dalam cerita tadi tu, salah satu sebab dia menutup muka dia tadi sebab cahaya terlampau kuat. Dan kebiasaannya cahaya tadi tak sanggup ditanggung oleh murid-murid yang baru yang berada di sekelilingnya. Dan dia juga mempunyai gelaran yang lain. Antaranya ialah As-Sutuhi. Sutuhi ni maknanya, sutuh ni kalau dalam rumah, dia panggil bahagian atas rumah tadi. Dia kalau rumah di Malaysia ni, atasnya bumbung persegi macam ni. Jadi tak ada siapa pun boleh duduk atas bumbung tu. Tapi kalau di negara Arab, di bahagian atas rumah ni dia rata. Dia macam tempat yang boleh sidai kain, tempat yang boleh duduk, minum air, teh dan sebagainya. Jadi itu dipanggil satuh. Maksudnya bahagian atas rumah. Jadi dia tadi, apabila dia berpindah ke Mesir, maksudnya daripada Maghribi, masa umur dia 7 tahun, dia dapat arahan untuk pindah ke Mekah. Jadi mak ayah dia bawa dia pergi Mekah. Lepas tu dia duduk di Mekah lama, lepas tu dia pergi ke Iraq. Lepas dia pergi ke Iraq tadi, menziarahi maqam Syekh Ahmad Rifai, maqam Syekh Abdul Qadir Jalani, maka dia diarahkan pergi ke Mesir. Apabila dia pergi ke Mesir, dia duduk di atas bumbung rumah tadi, daripada salah seorang orang yang ada dekat Tontok tadi tu. Dia duduk di atas bumbung rumah tadi selama 12 tahun. Jadi apabila dia duduk di rumah tadi, sebab dia selalu nak memandang kepada langit. Dia selalu memandang kepada langit. Dia tak bercampur dengan manusia, dia tak bercakap dengan manusia. Maka menyebabkan dia tempat tinggalnya atas bumbung, maka dia dipanggil As-Sutuhi. Syekh Ahmad Al-Badawi As-Sutuhi, maksudnya yang tinggal di atas bumbung rumah. Dan dalam riwayat dikatakan bahawa dia tadi satu ketika kekal selama 40 hari. Tak makan, tak minum dan tak tidur. Ini keagungan je lah maksudnya. Kita ada juga yang buat kan suluk 40 hari. Tapi macam mana kita nak tak makan 40 hari? Macam mana kita nak tak minum 40 hari? Tak tidur dan seumpamanya. Tapi yang paling sempurna, 40 hari seperti mana yang dibuat oleh Said Ahmad Badawi radhiyallahu anhu. Tak ada tidur, tak ada makan dan tak ada minum. Jadi kita baca sebagai penutupnya beberapa nasihat lah daripada Said Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhu. Jadi Syekh Ahmad Badawi berkata, Ashfiq 'alal yatim. Hendaklah kamu tadi belas kasihan kepada anak yatim. Waqsil 'uryan. Hendaklah kamu memberi pakaian kepada orang yang tak ada pakaian. Wa at'imil ju'an. Berilah makanan kepada orang yang lapar. Wa akrimil ghuraba. Muliakanlah orang-orang musafir. Waddaifan. Waddaifan dan tetamu-tetamu yang datang. Ghuraba tu macam orang luar datang singgah ke kampung kita, singgah ke tempat kita. Ataupun tetamu datang. Asa an takuna indallahi minal maqbulin. Moga-moga kamu menjadi orang yang diterima amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sebab untuk kita tadi diterima amalan ialah dia kata kita kena berbuat baik dengan beberapa kumpulan manusia ni. Pertamanya ialah anak yatim, orang tak ada pakaian, orang lapar, orang asing, orang luar datang ke tempat kita dan tetamu-tetamu. Sebab apabila kita buat baik kepada orang ni, orang yang disebut tadi tu, anak yatim,
orang miskin tak ada pakaian, tak ada makanan, orang asing yang baru datang, tiba-tiba kita jumpa tetamu-tetamu ni. Kebanyakan mereka tadi ialah wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita buat baik kepada orang yang kita tak kenal ni, orang susah ni, maka mereka tadi doa, wahai Allah, terimalah amalan orang ni. Betul tu Syekh Ahmad Badawi kata, moga-moga kamu diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang menyebabkan amalan kita diterima bukan sebab amalan kita tu bagus. Yang menyebabkan amalan kita diterima ialah sebab kita berbuat baik kepada wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita tak kenal pun kebiasaannya, yang kita jumpa tepi jalan, yang kita jumpa ataupun kita tolong orang tengah jalan ke di satu tempat ke tengah musafir ke, dengan sebab kita tolong bagi dia makan atau seumpamanya dia doa. Dengan sebab doa tadi Allah terima kita. Dan terima tu maknanya Allah terima masuk ke dalam tarekat tu dulu. Baru kita boleh masuk dalam tarekat dan baru kita boleh berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang nak tadi, maksudnya kita tadi didoakan supaya boleh masuk ke dalam sirat mustaqim. Kemudian saya berkata, jangan kamu tadi gembira dengan sesuatu musibah yang menimpa kepada seseorang. Walaupun orang tadi tu musuh kita ke, ataupun orang yang ganggu kita ke, padan muka dah kena macam tu. Kita bercakap macam tu. Itu tak dibenarkan. Dan jangan sekali-kali bercakap dengan mengumpat ataupun menjadi batu api. Dan jangan kamu menyakitkan orang yang menyakiti kamu. Dia nak maki hamu kita ke, dia nak buat fitnah ke atau sebagainya, kita jangan pergi pukul dia, boleh ketuk kepala dia. Dan taklah kamu tadi memaafkan orang yang menzalimi kamu. Dan kamu berikan orang yang tak memberi kepada kamu. Ada orang bakhil, orang kedekut, orang tak nak tolong kita. Tapi apabila dia ada kesusahan, kita tolong dia. Wa ahsin ila man asa'a ilaika. Dan kamu berbuat baiklah kepada orang yang buat jahat kepada kamu. Sebab itulah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kekal memberikan udara kepada kafir, walaupun kafir 30, 40, 50 tahun. Allah kekal memberi penglihatan, pendengaran kepada Fir'aun, Haman, Qarun, semua yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun mereka tadi terang-terang ialah musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemuncak sifat mahmudah yang tertinggi ialah kamu berbuat baik kepada orang yang menyakiti kamu. Itulah sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kena jadikan ikutan. Dan ungkapan kedua daripada Syekh Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhu, dia kata alamatul wali ayakuna arifan billah. Tanda-tanda seseorang wali tadi ialah dia tadi mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, wa mura'iyan lillah, dan mera'ikan, maksud memelihara hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, mutamassikan bi sunnati nabiyhi, dan dia tadi berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan kita baca ni supaya kita janganlah mendakwa diri kita wali kalau tak ada sifat-sifat macam ni. Wa yakuna daimat taharati, sentiasa berada dalam keadaan berwuduk suci ya. Radiyan anillah, sentiasa redha dengan apa yang Allah buat. Muqinan bima wa'adahu Allah, dan yakin dengan apa saja yang Allah Ta'ala telah janjikan. Ya isan mimma fi aidin nas, putus asa daripada apa saja yang berada di tangan manusia. Wa ayatahammala azan nas, dan dia tadi menanggung, bersabar menanggung manusia yang menyakitinya. Jiran menyusahkan dia, kawan-kawan menyusahkan dia, adik-beradik menyusahkan dia, semua orang keliling mengganggu, menyusah, berfitnah, cakap tak elok, semua tu dia kena tanggung. Wa mubadiran li awamirillah, dan segera melaksanakan perintah Allah. Wa ayyakuna syafuqan ala khalqillah, dan dia tadi amat belas kasihan kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali, belas kasihan kepada diri kita sendiri. Kenapa kamu biarkan diri kamu dalam neraka? Kenapa kamu biarkan isteri kamu dalam neraka? Biarkan anak-anak semua dirosakkan oleh keadaan semasa tadi. Wa mutawadi'an linnas, dan tawaduk kepada manusia. Wa an yakuna, yang terakhir yang penting ni, wa an yakuna aliman bi anna syaitan aduun lahu, dan dia tadi mengetahui bahawa sesungguhnya syaitan tadi ialah musuh kepada dirinya. Mana kalau kita tak sekarang ni, kalau kita tak ada masuk dalam tarekat, kalau kita tak ada berzikir, kita rasa tak ada ganggu syaitan pun. Saya elok je hidup berpuluh-puluh tahun ni, tak pernah pun syaitan ganggu saya. Apa yang syaitan kacau saya? Saya elok je, boleh makan, boleh kerja, boleh tidur, boleh bangun. Tak pernah pun nampak syaitan kacau saya, tikam saya ke, tak ada, mana ada. Kenapa syaitan tadi tak kacau kita? Sebab kita kawan syaitan. Maksud dalam Quran Allah kata, wa man a'rada an zikri,
Wa man ya'shu an zikrir rahman. Siapa yang tak berzikir, nuqayyid lahu syaitan, aku hantar kepada dia seekor syaitan. Fahuwa lahu qarin. Syaitan tu jadi kawan rapat dia. Jadi sebab itulah kalau orang tak berzikir, walaupun kita buat ibadat berapa banyak sekalipun, syaitan tak kacau pun sebab Quran kata qarin, dia kawan baik kamu. Kawan paling rapat ni. Bila kita tadi bermusuhan dengan syaitan, apabila kita mula berzikir. Berzikir tarekat tadi, sebab zikir tarekat tu yang membawa nur. Nur tadi tu yang akan menikam syaitan tadi. Bila kita dah mula tikam syaitan tadi, barulah kita jadi musuh dia. Dan barulah dia jadi musuh kita. Jadi kalau kita betul-betul mengaku syaitan tadi ialah musuh, berzikir lah. Sebab kalau kita tak berzikir, maknanya kita tadi menganggap syaitan tadi kawan. Sebab kita biar dia datang dekat dengan kita. Dan akhir sekali Imam Ahmad Badawi kata, alaika bikasrati zikri. Hendaklah kamu, wajib ke atas kamu memperbanyakkan zikir. Ini salah satu panduan daripada dia lah. Maksudnya ramai orang kata zikir tadi sunat. Kan zikir ni kau suka lah aku nak buat ke, aku tak nak buat ke. Tapi tu semua salah faham. Dalam Quran Allah kata, wazkurullah, dengan kata kerja perintah. Jadi bila masa pula kita hanya faham semayang saja yang wajib, kan? Puasa Ramadan saja yang wajib. Semua ayat Quran yang menyuruh kita berzikir dengan kata kerja perintah, tidak apa pula hukumnya. Maka Said Ahmad Badawi berkata, alaika, wajib ke atas kamu, bikasrati zikri. Bukan wajib berzikir saja, wajib berzikir banyak. Jadi nak kena belajar lah. Berzikir tu sini nak kena belajar macam mana. Banyak tu pula nak kena belajar kali kedua pula. Wa iyyaka, jangan sekali-kali antakuna minal ghafilin. Jangan kamu menjadi orang yang lalai. Sebab lawan kepada zikir tadi ialah lalai lah. Allah Ta'ala kata, wala takun minal ghafilin. Jangan kamu menjadi dari kalangan orang yang lalai. Cuma lawan dia pun dia. Maksudnya dia nak ajar kepada kita. Kalau kita tak berzikir, maknanya kita jadi apa? Maksud dalam Quran, dia kata, qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Itu arahannya. Berjayalah orang yang membersihkan diri, berzikir dan semayang. Tiga-tiga ni wajib. Istighfar ataupun la ilaha illallah, berzikir dalam hatinya dengan semayang. Tiga-tiga ni wajib. Kalau tak buat tiga-tiga ni, Quran bagi tahu, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalau kamu tak berzikir, kamu sebenarnya cinta dunia. Jadi sebetulnya, jadi Syekh Ahmad Badawi pun kata, wajib kamu berzikir, wa iyyaka wa hubbad dunya. Taklah kamu menjauhi daripada cinta dunia. Maksudnya kalau kita tak berzikir, maka sahlah kita tadi mencintai dunia. Lepas tu tanya pula, cinta dunia apa hukumnya? Hukumnya haram. Itu ialah dosa batin. Lebih haram lagi daripada berzina. Cinta dunia tu lebih haram lagi daripada minum arak. Lebih haram lagi daripada bunuh orang. Tapi tak ada siapa lah nak risaunya. Oh tak apa, cinta dunia. Cinta dunia tu teringat. Teringat kepada dunia tu, teringat kepada dunia bukan semestinya harta. Dunia tu termasuk pujian manusia, pangkat, kemegahan, apa lagi, macam-macam lah pujian, semua tu masuk di dalam dunia. Termasuk dengan dunia tu rumah, harta benda, kereta, anak bini, semua dunia belaka. Tadi Syekh kata, fa iyyaka wa hubbad dunya. Hendaklah kamu menjauhi cinta dunia. Fa innahu yufsidul amala. Sesungguhnya akan merosakkan amalan. Kama yufsidul khallul asala. Sebagaimana cuka akan merosakkan madu. Tadi tu dia punya lawan. Maksudnya kalau kita nak tahu, kita tadi tak, kalau kita nak dakwa, saya tak ada cinta dunia ni Ustaz, tak ada. Tanya, awak berzikir ke tak? Kalau kuat berzikirnya dan banyak berzikir, betul lah tu. Maksudnya ada tanda awak ni tak ada mencintai dunia. Tapi kalau zikir tak mau, zikir tak buat, nak semayang saja, dia semayang tak khusyuk pun kalau tak berzikir, maka sahlah awak tadi cinta dunia. Cinta dunia maksud cintakan kerehatan. Cinta, maksud salah satu dunia tu ialah nafsu dalam diri kita ni, nafsu amarah ni. Jadi kita tak boleh simpan nafsu amarah tu. Kalau kita simpan nafsu amarah tu, mana kita cinta lagi kepada dunia tadi. Maksud awak disuruh memerangi nafsu amarah, awak disuruh tukarkan nafsu amarah tadi. Tapi kita simpan sayang dengan nafsu ni. Nafsu ni mana boleh buang. Nafsu ni nak makan, kenapa nak halang dia makan? Nafsu ni nak main, kenapa nak halang dia main? Jadi kita sayang kepada nafsu dan dunia tadi. Jadi semata-mata cinta kepada dunia tadi ialah syirik. Syirkun khafiyun, syirik yang tersembunyi. Kita tak ada sembah berhala, tak ada. Tapi kita sembah dunia yang kita cintai tadi. Jadi moga-moga kita dapat kefahaman dan dapat pengajaran daripada beberapa kata nasihat
Sayyidi Ahmad Al-Badawi radhiyallahu Al-Husaini. Mana nasabnya sahabat kepada Rasulullah. Dia adalah salah seorang daripada ahli bait radhiyallahu anhu. Dan dia adalah salah seorang daripada 4 wali kutub yang termasyhur. Pertama ialah Said Abdul Qadir Jailani, Ahmad Rifai. Yang keempat, yang ketiga ni lah Syekh Ahmad Badawi. Dan yang keempat adalah Syekh Ahmad Ad-Dusuqi Ibrahim. Yang keempat adalah Syekh Ibrahim Ad-Dusuqi radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi moga-moga apabila kita mendengar riwayat hidup wali-wali Allah dan kekasih-kekasih Allah ni, jadi kita dapat menguatkan hati, dapat menguatkan ibadat kita, dapat mengambil pengajaran dan segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala silap daripada diri saya sendiri. Cuma kesimpulan daripada adab ni ialah menundukkan pandangan, terutamanya pada TV, telefon, komputer yang ada pada diri kita dia lah. Semua yang berada tu. Kita boleh tak perlu, kalau tak ada kerja, tak lah tengok. Maksudnya, sementara kita nak habis, sementara no tadi nak penuh dalam diri kita. Kenapa? Bila kita dah dapat pandangan dengan mengambil pengajaran tadi, baru perkara ketika itu dibenarkan. Wallahu ta'ala alam. Dia segala baik daripada Allah Ta'ala, segala sesuatu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa jasa'il muslimin wa muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.